Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi hadis 884, hadis pertama daripada kitabun nikah. Hadis wa Abdullah bin Mas'udin an Alqamah. Kita baca dah pada minggu lalu. Malam ini bahagian mata dia. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud telah bersabda kepada kami, wahai sekalian belia, wahai sekalian pemuda, sesiapa di kalangan kamu mempunyai kemampuan untuk ba'ah, yakni untuk menyediakan tempat tinggal ataupun ada kelengkapan, kecukupan harta, maka hendaklah dia berkahwin. Dan sesiapa yang tidak mampu, yakni menyediakan belanja ataupun tempat tinggal, bila mana dia berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa, kerana baginya itu puasa adalah pemecah syahwat. Jadi hadis ni ada beberapa perkara yang perlu kita bincang. Yang pertama, Nabi SAW menyebut kepada para pemuda, berkahwinlah, maksud dia berkahwinlah, maknanya anjuran Nabi SAW kepada para pemuda ni supaya berkahwin. Patut itu tak perlu berkahwin kau. Jadi khitab mesej seperti ini mana pada kebiasaannya, waktu muda belia ni lah kena berkahwin. Mana jangan buat galik. Ada setengah pokok kita ni dia galik umur 27 tak nikah, 28 tak nikah, 29 tak nikah, 35 tak nikah. Pakai tak ingin nikah tu. Tak boleh buat galik gitu. Jadi Nabi SAW mengkhususkan khitab di sini kerana pada umur remaja ni lah, pada umur belia ni lah, pada umur pemuda ni lah, dorongan untuk berkahwin tu kuat. Jadi orang tua ni, dia berkahwin tu, dia tak macam orang muda dah lah. Dia berkahwin atas rasa tanggungjawab, atas rasa untuk memelihara diri dia. Pemuda-pemuda ni boleh jadi dia berkahwin tu memanglah hak tujuan utama dia tu untuk melengkapkan hidup dia. Jadi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini sebab pada umumnya para pemuda ni dia tengah galak, tengah ada kekuatan. Jadi sesiapa di antara kamu ni yang mampu al-ba'ah, menyediakan belanja. Jadi perkataan ba'ah ni dia ada khilaf di kalangan ulama dalam menentukan makna ba'ah. Asal makna ba'ah ni iaitu tempat tinggal. Falyatabawwa. Dalam hadis kita baca mula-mula kitab ni, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku ni dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat dia dalam neraka. Mana dia berarti dia telah booking dah tempat dia dalam neraka. Falyatabawwa. Ba'ah tu daripada tadi lah.
mubawa asidqin, tempat. Jadi orang berkahwin biasanya dia akan ada tempat lah, ada rumah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mu'natun nikah. Masuk ba'ah di sini belanja perkahwin dia. Dia ada mahar untuk diberikan kepada isteri dia, dan dia ada kemampuan untuk bayar nafkah tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap hari kepada isteri dia lah. Sekala dia beli nasi lauk sebuku, ni dua dah. Ataupun sekala dia sehari habis 20 riyal, ni bila ada dua kak 40 riyal sehari dah lah. Jadi dia ada belanja untuk berkahwin. Jadi belanja utamanya mahar. Makna yang ketiga, ba'ah ni maksud dia kekuatan, ada syahwat, ada kekuatan syahwat, dia berkemampuan untuk jima. Itu maksud dia. Jadi ketiga-tiga tafsiran tadi, kalau kita nak kata tepat belaka, payah juga. Tetapi hal lebih munasabahnya ia kedua tadilah belanja perkahwin. Sebab kalau orang tu ada kemampuan untuk berkahwin, maknanya dari segi kekuatan seks dia tu, dia tak ada rumah. Sebab kalau kita kata dia ada rumah, ada tempat tinggal. Jadi kadang-kadang kita berkahwin tak ada rumah, tak apa. Kita duduk rumah tua kita ke, duduk rumah kita sendiri ke, 3 hari rumah kita, 3 hari rumah bini. Dia main gila gitu pergi mari. Dah, peringkat awal tak ada masalah. Lepas tu kalau kita kata masuk ba'ah di sini dengan mana kekuatan jima, dia ada syahwat, berfungsi dengan sebaik-baiknya anggota dia tu. Jadi kalau kata begitu, tak ada mana Nabi suruh puasa tu. Sebab masuk puasa nak mengurangkan syahwat. Jadi sesiapa yang ada kekuatan untuk berkahwin, kerana kekuatan jima dia, maka naklah dia berkahwin. Kalau dia tak ada, maka naklah dia puasa. Tak ada kekuatan syahwat. Jadi suruh puasa awak gapo je. Sebab maksud daripada puasa untuk memecahkan syahwat, mengurangkan syahwat. Jadi makna yang tiga itu tidak berapa tepat lah. Jadi hal lebih munasabahnya makna yang pertama. Tetapi ada juga ulama yang gabungkan makna-makna tadi, iaitu kemampuan untuk bersetubuh dan juga dia ada belanja nikah. Dua-dua tu dia ambil kira, tidak dapat tidak. Maknanya sesiapa di antara kamu yang ada kekuatan syahwat sehingga dia ada dorongan untuk berkahwin, kemudian dia ada belanja untuk berkahwin pula, ada pitih, ada pekerjaan, nikahlah. Tak kena dosa dia. Itu makna dia. Kemudian kalau dia tidak ada belanja, tidak ada kecukupan harta, nak bayar mahar tak boleh, maka puasalah. Dia puasa. Jadi tujuan Nabi suruh dia puasa ni kerana puasa tu wijak, pemecah syahwat. Dia dapat kontrol syahwat dia. Maknanya tidak berapa galak lah, lemah. Sebab apa? Sebab syahwat tu dia berpunca daripada mulut, dia makan. Jadi bila kita makan ni, jadi itu adalah benda luar boleh masuk dalam tubuh kita, dan disebutkan dalam hadis, inna syaitana yajri mibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari pada diri anak-anak Adam itu, pada saluran darah. Pada saluran darah. Maknanya syaitan masuk ke tu. Jadi bila kita makan ni, kita kan membekalkan oksigen saluran darah. Jadi syaitan masuk ke tu lah. Jadi bila dia kenyang, jadi kejap syahwat dia. Keinginan syahwat ada. Bila dia tak makan, jadi moyok. Tak ada kekuatan.
Ataupun bila mana dia berpuasa, dia tak fikir dah tentang syahwat dia. Bila dia puasa, dia fikir ingat pada Allah, nak baca Quran, nak berzikir. Itu hak dia fikir. Kemudian hadis ni dia menyebut wijak di sini. Asal mana wijak ni? Kasih lah. Khasi, kembiri, pecah orak batu tu. Jadi bila pecah orak batu tu, dia tak ada fikir nak syahwat. Jadi orang-orang dulu, hamba-hamba hak dia ada miliki, dia pecah saluran saluran pada batu dia tu. Tak tahulah orang dulu buat lagu mana dah. Jadi bila koset orak tu, saluran tu, jadi tak ada keinginan syahwat. Jadi pada waktu tu hamba dia ni, dia hanya fikir buat kerja, dia tak fikir syahwat. Jadi tubuh gagah, sihat, gagah molek, sebab dia tak ada dah. Kalau jenis kita pergi hamba lagu ni dah, kena cari bini ke dia lah. Kalau kita ada hamba lagu ni, kita kena cari bini untuk dia. Sahah pula kita. Lepas tu dia ada bini kat, cara anak bini dia, tak kira bini dia, anak dia tu kita kena laku pula. Zaman tu. Begitu juga orang ni, kalau dia nak ada kambing, tak, isi banyak kau gapo kau, dia kasih. Dia kembiri kambing dia ni. Itu makna wijak pada asalnya. Jadi masuk di sini dari segi untuk menghalau syahwat, menghalau bahaya syahwat. Jadi syahwat dia bila tidak ada kawalan yang betul, ataupun tak ada tempat nak letak syahwat tadi, maka orang itu akan jatuh dalam perkara haram. Jadi tempat nak letak syahwat ni isteri lah. Jadi kalau orang itu tak ada isteri, maka cara yang dianjurkan oleh Nabi kepadanya itu adalah berkahwin. Berkahwin dah. Jadi bila dia tak ada kemampuan untuk berkahwin, maka puasa lah. Puasa dapat kawal syahwat dia. Jadi fungsi untuk kawal syahwat ni sama seperti kembiri tadi, kasih tadi. Tapi kasih itu haram, tak boleh. Tak boleh guna, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab itu mengubah kejadian Allah Ta'ala. Sebab bila dipecahkan saluran tadi dah, dia tak boleh nak pulih baik lah. Jadi tak ada dah fungsi dia sebagai lelaki. Kilai benih telur dia tu tak tubik dah. Jadi bila begitu dia dikira lawan ataupun menyalahi maksud syarak. Allah Ta'ala cipta dua butir telur tu supaya kilai tu mengeluarkan telur, supaya ada zuriat berketurunan. Daripada ni juga ulama bahas pada kita, iaitu kalau seseorang itu tidak boleh menghapuskan syahwat daripada diri dia dengan cara khasi ni, maka apakah boleh dia nak melemahkan syahwat dia tu dengan cara ubat-ubatan tertentu? Boleh ke tidak? Mana dia makan ubat kurang syahwat? Ada ke tak? Wallahu a'lam lah. Tapi kalau ubat hak jenis naik syahwat ni banyak dia mudah juga. Dah, orang kita mudah percaya. Kopi Toka Ali, kopi go tu kopi go ni. Dah. Apa ada steroid? Dah. Kena teh urine gak? Lekat. Kita dengar pakai kopi ni ada ubat, ada ubi jaga. Yang moyak ni orang asli wi. Kita ambil di pak orang asli. Orang asli apa je cuma golek tu je. Tu kena tipu kita. Nak ubat kuat syahwat. Jadi ubat untuk kontrol syahwat ni dia ada. Dia ada. Dalam kitab-kitab ada sebut daun-daun tertentu, akar kayu tertentu yang boleh kontrol syahwat. Jadi boleh ke tidak kita nak guna? Mana kalau orang tu kuat dak ataupun suami isteri ni, dia wakil nak untuk lelaki dia, dia ubat ni, ataupun seorang suami yang dia tak boleh berkahwin seorang lagi, dia kuat syahwat ni, dia nak kontrol syahwat dia.
dengan cara pakai ubat di sini. Jadi ada yang pendapat kata boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi suruh puasa. Tujuan daripada puasa adalah untuk kontrol syahwat. Jadi kontrol syahwat tu boleh, mengurangkan keinginan syahwat tu boleh kerana Nabi suruh puasa. Sebab puasa tu jalan untuk mengurangkan syahwat. Cuma dengan syarat ubat tadi kalau ada ubat tadi boleh kontrol syahwat tadi, jadi rasa tak ada gerang. Kalau orang berkahwin tak boleh. Tak boleh orang berkahwin. Sebab apa? Sebab isteri dia tu ada hak atas diri dia. Tak boleh. Kalau dia belum berkahwin dan dia tidak dapat berkahwin kerana kurang tak ada harta, boleh dengan syarat ubat tu tidaklah menyebabkan dia ni hilang syahwat secara mutlak. Tengok perempuan macam tengok kakung kau gapo kau, tu tak boleh. Itu pun termasuk di bawah mengubah, walaupun tidak ubah kejadian Allah Ta'ala, tetapi menyalahi maksud Allah Ta'ala. Sebab setiap daripada manusia ni Allah Ta'ala pasal syahwat ada, tidak terjadi orang, tidak berketurunan. Jadi tidak boleh menyebabkan hilang syahwat secara kekal, tak boleh. Yang kedua, dia perlu mendapat nasihat daripada doktor apa yang amanah, yang bertauliah. Sebab hal ini dia janganlah menyebabkan ada mudarat hak lain. Sebab orang makan pil perancal, orang nak perancal keluarga, dah. Orang hak perlulah. Orang hak tak perlu tak boleh guna pil perancal ni. Orang hak perlu. Kes perlu tu banyaklah. Macam dia isteri ni umur lebih dah, tapi mari hit lagi. Umur lebih dah, tapi doktor kata kalau dia hamil pun berisiko. Jadi kita pun gunalah kaedah perancang. Waktu tu ni tak apa. Jadi umur 49, 47 kita nak suruh dia beranak, tak boleh nanya. Sebab doktor pula dia kata alah kalau ni umur 38, 39 pun tidak disyurkan untuk orang tu, perempuan tu hamil. Banyaklah dia punya risiko-risiko dia. Kalau kita kata Tuhan nak beri rezeki, jangan kecek lagu tu, kita kecek kaedah. Tuhan nak beri rezeki tu cerita lain, maknanya ada kaedah dia. Hak ni ada kaedah juga ni. Sebab apa? Sebab ilmu perubatan sebahagian daripada hukum ketetapan Allah Ta'ala, orang panggil sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala. Mana doktor ahli-ahli sains kaji gitu gini dah, maknanya dia jumpa lah hukum dalam bab ni gini. Jadi kita tak boleh. Sebab kita kata hukum racun. Kita nak minum racun, Allah yang memberi mudarat, bukan racun ni. Allah nak minum, tapi kalau ikut hukum adat mati minum racun. Apa-apa nak minumnya. Sedangkan kita diarah supaya elak daripada mudarat. Jadi kita kena ikut orang panggil hukum sebab musabab. Nabi pergi perang pun ada bedik, ada baju besi, ada topi besi, ada pedang, ada cukup kelengkapan belaka. Jadi asbab musabab ni tak boleh tolak. Ubat kena makan. Tak jadi syirik pun makan ubat, tak jadi syirik pun. Bukan kategori syirik ni. Kalau kita makan ubat kau, kita pergi perang pakai baju besi kau, ini bukan kategori syirik. Ini orang panggil bab mengambil asbab musabab. Jadi hal ni pun kalau atas nasihat doktor, isteri awak ni tak boleh hamil dah. Jadi kita kena dengarlah buah dia tu. Bukan kata doktor ni lawan hukum Allah. Ada. Bila kita kena akui lah, bila siapa masa dia tak boleh lah, kena akui. Sebab itulah Nabi sebut nikah ni hak muda lah. Tazawwajul walud al-wadud, berkahwinlah dengan perempuan yang dapat melahirkan anak ramai. Mana kalau nak anak ramai ni kena nikah dia umur muda.
Jadi kalau kita umur 25, cari hak umur 40, kono-kononnya ikut seperti Nabi, tu tak tepat tu. Tak tepat tu. Sebab umur tu umur apa, sudah itu dah, kila dia tu tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Itu doktor kata ada kemungkinan kehamilan berisiko. Jadi bab nak mengurangkan syahwat ni, ada ulama kata boleh, tak salah. Sama juga kalau orang tu dia lemah syahwat, dah lemah syahwat, lepas tu dia cari ubat untuk menguatkan syahwat dia, boleh. Tapi kaedah seperti tadi lah, mana dia ada isteri, dia perlu kepada layanan diri dia. Tapi kalau bini dia pun tua dah, tak berapa mesti berani, tak berapa jadi dah cokek, tak pahal-pahal gapo semua dah. Kita nak cari ubat syahwat pula, tak ada lah. Kita umur 60, dia pun umur 60 juga, tak ada geram mana. Jadi kita nak tambah ubat syahwat, takut tak padan. Tak ada. Jadi kena pakai natural lah. Sebab keperluan ni dia macam kita makan lah. Umur sekian ni ada keperluan banyak ni makan, tidur banyak ni. Sama seperti hubungan kelamin ni. Allah ketua ni dia tak sama. Jadi kalau orang lain lah, kalau orang tu dia nak nikah seorang lagi, nikah pula muda, baru garu pala, cari ubat tu ubat ni. Sebab nak kena ikut lah, rentak cara nikah dengan muda ni. Jadi pada asalnya boleh untuk keperluan, tapi dengan syarat tadilah, hak dia makan tu bersifat natural, bukan dadah kimia yang memudaratkan dan benda-benda lain lagi. Ada syarat dia, maknanya boleh, tidak secara mutlak boleh dengan bersyarat. Kemudian ada kita baca ni dia ringkas, sebab ada riwayat lain iaitu dia ada tambahan, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka hendaklah dia berkahwin, kerana berkahwin itu dapat menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan maknanya tak boleh koksir lah, sebab dia ada isteri dia. Maka dengan ada isteri ni, maka dia dapat menundukkan pandangan dia, dapat jaga syahwat dia, dan lebih melindungi syahwat dia, kemaluan dia. Mana itu tujuan berkahwin, supaya mata kita ni tidak melilau ke arah lain. Sebab itulah dalam hadis pun ada menyebut, kita akan jumpa nanti, bila seseorang itu dia keluar daripada rumah dia, mari perasaan dia terlihat kepada wanita yang cantik yang ada di luar daripada rumah dia, Nabi kata baliklah, rumah dia ada. Gitu mudah. Mana Nabi pun kira keadaan seorang lelaki ni, bila dia keluar rumah ni, macam-macam lah dia temu jumpa. Jadi kalau tu lelaki balik gaduh-gaduh gitu gak, kena faham lah. Sebab itulah hadis ada menyebut, kalau seorang tu mengajak, kalau seorang tu diajak oleh suami dia, walaupun dekat dapur tu, tempat bakar roti tu, dia tengah buat kerja, dia kena tinggal. Sebab ni masalah besar ni, masalah besar. Kalau tidak masalah besar, tak kira Allah Ta'ala kata 100 sebab, 100 pihak, depan orang ramai. Itu maknanya benda ni benda yang agama jaga. Jadi agama ni adalah untuk kesucian jiwa, kesucian seks. Kemudian hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang lelaki
ia datang ke rumah Nabi, isteri Nabi SAW, yas'aluna an ibadati Nabi SAW. Mereka mari ni nak tanya cara ibadat Nabi SAW, bagaimana ibadat Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Bila mana mereka diberitahu ibadat Nabi ni, mereka rasa sikit ni, maknanya hak mereka buat selama ni jika dibandingkan dengan Nabi. Wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang pertama, kita rasa sikit je hak kita buat selama ni, setelah diberitahu hak Nabi buat ni, kita rasa sikit. Ada juga orang yang tafsir, mereka rasa hak Nabi buat tu sikit. Jadi mereka nak buat banyak. Tapi makna pertama tu lebih munasabah lah. Kenapa? Kerana mereka ni nak buat banyak lepas pada dengar hak Nabi buat. Sebab bila ditanya ibadat Nabi setahun ni, jadi mereka serah sikit hak mana ibadat hak kita buat sebelum daripada ni. Jadi mereka kata wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak banding mana kita dengan Nabi ni. Nabi ni tak apalah. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi tak apalah, dosa-dosanya itu diampunkan, yang terdahulu ataupun kemudian. Maknanya kalau Nabi buat ibadat tak banyak pun, Nabi diampunkan dosa. Kita ni tak boleh. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abada. Adapun aku, dia orang pertama kata, aku akan semaya malam sama-sama, tak saya tinggal. Dalam riwayat lain, aku tak saya tidur. Wa qala akhar ana asumu dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Maknanya tak ada hari hak tidak aku puasa. Semua tak aku puasa. Wa qala akhar wa ana a'tazilun nisa falam atazawwaju abada. Aku ni akan menjauhi wanita, dan aku tidak akan berkahwin sampai bila-bila. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat tahu ni, Nabi pun pergi. Antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kamukah yang kata gini-gini tadi? Orang tu kata tak saya nikah, orang tu kata nak beribadat, nak malam, tak saya tidur, orang tu kata aku nak puasa nak tiap-tiap hari. Nabi kata, amma wallahi, ketahuilah aku ini demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ni lebih takut kepada Allah berbanding dengan kamu. Di kalangan kamu ni lah aku yang paling takut kepada Allah. Di kalangan kamu ni akulah yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku ni berpuasa. Jadi pada hari-hari tertentu aku berpuasa, wa uftir. Pada hari-hari tertentu aku tidak puasa pula juga. Maknanya bukan kata Nabi ni nak hari puasa, tidak. Wa usalli wa arkud. Dan aku sembahyang dan aku tidur. Nabi ni dia tidur. Dia tidur, ujung malam tu dia bangun. Dia bangun. Mula sembahyang witir dah. Orang Nabi sudah tu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian Nabi nyanggim petang dan nanti sembahyang Isya pula. Kalau Nabi Daud ni, dia tidur dulu sekejap, dia tidur dulu, kemudian dia bangun, dia tidur pula. Ikut atas keadaan kita lah. Tapi jangan kata lepas Isya tu sembahyang lalu. Sembahyang lalu, lepas tu tidur, rapat subuh. Tak, tu orang tak panggil tahajud. Maksud tahajud ni meninggalkan tidur. Mana sedap-sedap tidur tu pukul 4 bangun. Tu dia panggil tahajud. Daripada hujud. Hujud tu mana tidur, meninggalkan tidur. Wa usalli wa arkud. Aku tidur, aku semaya dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku berkahwin dengan wanita. 9 orang lah. Dah.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka kepada sunnah aku, perjalanan aku, cara aku, maka dia bukan daripada golongan kami. Maknanya sunnah Nabi ni keseimbangan dalam kehidupan. Maknanya kalau Quran diajar pada kita, waktu pagi kita kerja, malam tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Malam tu pula jadi pakaian. Kita tidur pada waktu malam. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu tu tergelar, nyenyak, lenyap. Nyenyak molek tidur. Jadi tidur hak nyenyak molek ni malam. Kalau kita nak tukar tidur siang hari, dah. Bunyi orang duduk piling kondo, gergang, orang tak tidur. Pukul 8 kita nak tidur, 8 pagi. Nyamuk pun ada. Sebab itulah nyamuk Aedes ni pukul 8. Dia tak boleh tidur tu. Tak boleh tidur pagi. Dah. Orang kita ni pukul 8 tu dia tidur. Dia sudah mai subuh tu tidur lagi. Bangun pukul 11. Dia kata jimat dah tak payah sarapan. Bangun pukul 11 tu sekali hak tengah hari dengan pagi. Dah. Pada waktu tu waktu kerja, waktu tidak tidur. Jadi Nabi seimbang dalam kehidupan dia. Seperti yang kita baca dalam kitab puasa itu, dah. Nabi kata fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Inna li badanika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi tubuh engkau itu atas diri engkau ada hak dia. Mana dia nak rehat, nak tidur. Bagi isteri engkau ada hak dia atas diri engkau. Kamu kena bagi. Maka berilah hak kepada empunya hak. Jadi kita kena ingat tubuh kita ni bukan milik kita, tapi milik Allah Ta'ala. Jadi bila milik Allah Ta'ala, dia telah menetapkan hak-hak dia. Mata kena tidur pada waktu dia, kena berehat, kena makan, kena gapo. Kita kena beri hak. Jadi agama ni, faedah daripada agama, dia mengatur perjalanan hidup. Sebab contoh hak Nabi ni mana contoh hak tepat dalam kehidupan. Nabi menjalani hari-hari dia tu cara seimbang lah, pada cara nak dekat diri pada Allah Ta'ala dengan cara ni. Bukan cara padri, bukan cara kepadrian, bukan cara kerahiban, bukan cara kesamian. Tidak berkahwin, tidak gotu, tidak gone. Maknanya kehidupan lah, mana benda realiti. Benda realiti. Kalau Nabi tak berkahwin, sibuk beribadat, umat akan kata lah, oh dia sedap, dia Nabi. Jenis tak berkahwin. Kita ni tak boleh. Tak ada alasan. Jadi contoh daripada Nabi di sini, kamu tetap akan mencapai takwa kepada Allah. Bila mana kamu menjalani kehidupan seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Jadi agama ajar berkahwin, semaya, tidur, puasa dan tidak puasa. Sebab itulah syariat ni dia menetapkan ada hari tak boleh puasa. Hari raya, hari tasyrik. Dah. Lepas tu paling terik orang itu nak puasa 11 hari. Itu pun puasa Nabi Daud tu. Dah. Tapi Nabi kata Nabi Daud ni dia puasa 11 hari pun dia tidak lari bila berhadapan dengan musuh. Maknanya kena seimbang. Jadi seorang tu tak boleh dia nak tumpukan dalam satu jenis ibadat mengenepikan ibadat lain, tak boleh. Seperti mana dia tidak boleh nak memperbanyakkan ibadat berbanding dengan kehidupan hak dunia dia. Dah. Sebab yang dituntut kepada kita ni bukanlah, dituntut kepada kita ni hak ibadat ni bukan banyak. Sembahyang mentah je, bukan lama sembahyang. Paling terik kat subuh tu 20 minit kita kata. Hak lain tu 10 minit gitulah. Hak penting ke apa? Dia panggil a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati. Taqwa, zikir, tawaduk,
berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hak tu hak penting. Hak menjadi benda ya mesti ada dalam kita. Khauf, takut pada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas. Lepas tu bila kita beribadat ni kena seimbang molek lah. Bukan kata kita zikir ni dah nak cukup target sehari ni 10,000. Dah. Jadi dia kena sempurna lah. Kena ada. Baca Quran banyak mana, puasa bila, zikir banyak mana, selawat banyak mana, istighfar banyak mana. Bukan kata tu ke atas sekara. Kena ada sedekah juga. Kena ada jumpa dengan anak beranak, sahabat, saing-saing. Dah, kena pergi kerja. Temu orang tu, temu orang ni. Dia contoh kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi ni tidak seperti yang digambarkan oleh 3 orang. 3 orang ni. Kalau cara 3 orang ni kak, tak boleh buat gapo. Kalau semua buat lagu ni. Sebab itulah Nabi tak sih. Sebab seolah-olah Nabi kata kepada mereka, mu nak capai takwa ke? Kau nak capai gapo? Kalau nak capai takwa, mu tengok cara aku ni. Inilah cara takwa. Cara ada tidur juga, ada tidak puasa juga, ada berkahwin juga. Ini cara takwa. Jadi kalau kamu tak sih cara ni, tidak golongan kita lah. Maknanya kalau melebih-lebih ni jadi golongan fajri, golongan rahib. Yang mana mereka tu buat peraturan ibadat yang ketat. Lah tak lagi. Bila mana tak berkahwin, beronal lalu. Bila mana mementingkan sudut tertentu, puasa je. Jadi jihad tak ada. Jadi banyak perkara lah. Kalau kata duduk ngatik saja, pas bila nak tubik cari piti. Jadi bila tak tubik cari piti, dia akan menadah tangan lah. Sebab itulah dalam satu agama tu dia ada hari dia tak ada pinggir dia. Popok dia ni dah. Popok seh-seh dia ni. Hari dia tak ada pinggir. Agama Buddha. Buddha ada hari tertentu dia tak ada pinggir, dia nanti orang itu bukan cara yang diajar oleh Nabi. Jadi Nabi ajar pada kita, daripada orang tu minta, lebih baik dia pergi ambil kapok dengan tali, dia pergi masuk dalam hutan, dah dicari kayu api, pergi jual kedai. Itu lebih baik lagi daripada dia tak ada tangan meminta-minta. Kemudian hadis lagi, hadis Sa'd bin Abi Waqqas qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Maz'un at-tabattul walau azina lahu lakhtasayna. Riwayat daripada Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Uthman bin Maz'un ni untuk hidup tabattul. Tabattul ni maknanya duduk cokoh dalam masjid lah, ibadat dalam masjid, tak keluar-keluar, tak nikah, tak kerja, hanya semaya puasa je. Nabi tak bagi. Walau azina lahu, kalau Nabi membenarkan untuk dia, kita pun nak juga. Sampai kita akan kasih. Nak buat syahwat. Tapi Nabi tak bagi. Sebab itu bukan cara dia. Kita berhenti setakat tu, wallahu a'lam. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.